Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam slot kita, iaitu kisah para nabi. InsyaAllah semalam kita minta maaf, semalam kita tidak dapat bertemu kerana ada urusan yang lain perlu diselesaikan. Namun alhamdulillah Allah izinkan untuk kita bertemu kembali pada hari ini untuk kita selesaikan kisah Nabi Hud dan kaum dia yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, di mana kaum ini adalah kaum yang kuat, kaum yang diberi kekuatan, mampu membina pertempatan, istana-istana yang tinggi, benteng-benteng yang mereka rasakan dapat melindungi diri mereka daripada kematian. Yang itu. Jadi kita melihat bagaimana kaum yang kuat ini menggunakan kekuatan dia juga dinyatakan Al-Quran untuk menzalimi orang lain. Di mana apabila mereka memukul dengan kejam. Dinyatakan perkara tersebut dalam Al-Quran. Jadi kita terus menyambung kisah Nabi Hud AS. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang dirahmati Allah dan ceria-ceria selalu, insya-Allah. Baik, kita terus melihat iaitu keadaan di mana Nabi Hud ini berterusanlah baginda berdakwah kepada kaum dia. Namun apa yang Nabi Hud dakwahkan adalah Nabi Hud menyeru kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat lihat dalam Al-Quran, baginda menggunakan pelbagai uslub dakwah, yakni kaedah dakwah yang baginda gunakan, antaranya memujuk, memberi nasihat, memberi ancaman, memberi offer, tawaran supaya kalau kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, akan diberi rezeki. Begitu, macam-macam cara digunakan untuk apa? Untuk menarik perhatian kaum dia agar terbuka hati mereka untuk kembali kepada agama Allah, itu Islam. Meninggalkan syirik, penyembahan berhala kepada penyembahan yang esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun malangnya sedikit sahaja yang mahu beriman. Malang itu bukan buat Nabi Nuh. Malang itu bukan buat Allah. Tetapi malang itu adalah buat mereka sendiri yang menolak agama Allah. Bahkan kita dapat lihat Nabi Hud, setelah tidak berjaya memujuk, Nabi Hud menyampaikan dakwahnya pula dengan tegas, dengan jelas. Itu kata qaulun syadidah. Qaulun syadidan bermakna kata-kata yang syadid, bermakna kata-kata yang jelas. Yang bukan macam kita ada masa kita boleh merendah diri, ada masa kita tak boleh nak terlampau apologetik sangat pun tak boleh juga. Jadi di sini Nabi Hud menyampaikan apabila satu benda itu berkaitan dengan akidah, tidak ada kompromi lah. Bab lain mungkin kita boleh kompromi sedikit-sedikit, tetapi bab akidah tidak ada kompromi. Satu kita lihat kita boleh rujuk surah Hud ayat 54 hingga 57, muka surat 228. Kata Nabi Hud dengan tegas setelah ditentang kaum dia, apa kata baginda? Saya terjemahkan, saya baca terjemahannya. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Kemudian dia kata, sebab itu lakukanlah semua tipu dayamu terhadap aku, dan jangan kamu tangguhkan lagi. Kenapa Nabi Hud buat macam ni? Supaya Nabi Hud jelas bahawa nak tunjuk ke Allah bahawa aku tak terlibat dalam perkara ini, aku tak takut pada ancaman mereka, aku telah jalankan tugas aku menyampaikan dakwah kepada mereka tanpa sorok-sorok. No holding back. Aku dah sampai semuanya. Sambung lagi, sesungguhnya kata Nabi Hud kepada kaum dia, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sempat lagi dia dakwah, sambil dia mencabar, sambil dia kata, kalau kau nak lawan aku, lawanlah, aku tak takut. Tapi ingatlah, tawakallah pada Allah. Aku dah tawakal pada Allah. Aku dah serahkan nasib aku, nyawa aku pada Allah.
Allah ni siapa? Kalau kau nak tahu, Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Dan beri kau kekuatan untuk mengangkat tangan. Bahkan mengangkat tangan kepada aku nanti pun siapa? Allah SWT yang akan izinkan jika dia mahu. Bahkan dia cerita lagi, membujuk hati mereka. Mudah-mudahan terusik. Dia kata tiada satu pun makhluk bergerak melainkan dialah yang memegang ubun-ubun dia. Ubun-ubun tu maksudnya kita di bawah kontrol Allah SWT. Allah yang pegang remote control. Kalau Allah tak izinkan tuan-tuan, kita nak buka kelopak mata pun tak mampu. Kadang-kadang kita ada mata tapi mata tak mampu, cahaya tak mampu menembusi mata kita, maka kita tak dapat melihat. Semua tu dengan izin Allah SWT. Kemudian dia kata lagi, sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Maksudnya Allah itu di jalan yang benar. Allah itu jalan yang benar, maka Allah menyampaikan kebenaran kepada Jibril supaya kebenaran itu disampaikan kepada manusia, itu para rasul, dan kebenaran itu disampaikan kepada seluruh umat-umat manusia ini. Itu. Dan tugas Nabi Hud untuk sampaikan kepada kaum dia sendiri. Aku. Sesungguhnya Tuhan aku di jalan yang lurus. Kan? Maka jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu segala tugasku sebagai rasul padamu. I already give you all the knowledge. Aku dah bagi semua dah ilmu yang Allah suruh aku sampai kepadamu, dan aku tak sorok walau sedikit pun. Kalau kau berpaling, Allah tahu aku dah jalankan segala kerjaku. Maka aku tidak akan bertanggungjawab terhadap apa yang kalian lakukan. So, itulah maksud dia. Dan Tuhanku, kata beliau, kata baginda, dia ancam sedikit supaya mereka berfikir, dan Tuhanku akan menggantikanmu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu sedikit pun tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara setiap sesuatu. Ini Nabi Hud nak kata, kalau kau tak ikut, tak apa, Allah boleh ganti dengan kaum yang lain. Satulah hari nanti sama ada Allah datangkan azab, atau satu hari nanti kau akan pergi juga. Kita ni manusia tuan-tuan, macam mana pun kita bongkak, macam mana pun kita meninggalkan Allah, macam mana pun kita zalim, akhirnya kita pergi juga. Akan ada manusia yang mengganti kita, harta kita yang kita cari akan diwarisi oleh ahli keluarga kita. Tak boleh nak bawa orang mati. Tak ada apa yang kekal, melainkan yang kekal hanya Allah SWT. Jadi tak akan ada mudarat kepada Allah SWT. Allah tak rugi satu sen pun, Allah tak rugi sedikit pun kalau manusia tak mau ikut dia. Tapi yang rugi itu kita sendiri. Bahkan kadang kita dapat lihat sebenarnya kenapa yang menyebabkan degil sangat kaum Nabi Hud ni, sebab mereka diberi kekuatan. Bahkan Allah SWT sendiri mengiktiraf kehebatan mereka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Fajr. Mereka ini diiktiraf. Mereka diiktiraf dengan apa? Tidak ada bangunan seperti mana yang mereka bina itu ada pada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu tak pernah bina macam mereka bina. Mereka bina dengan penuh kukuh sekali di tempat-tempat yang tinggi. Namun malangnya mereka lupa, kekuatan itu bukan merupakan zat mereka, melainkan kekuatan itu hanyalah yang datang daripada Allah SWT, yang dipinjamkan oleh Allah SWT kepada mereka. Bahasa mudahnya, Allah lah yang sebenarnya menguasai mereka. Allah lah sebenarnya yang kontrol mereka. Allah menguasai setiap ubun-ubun yang ada. Maka tidaklah kaum yang sombong ini tunggu, melainkan azab yang pedih hasil daripada kemurkaan Allah SWT. Mereka berjaya menyebutkan Allah marah, Allah murka. Jadi sila boleh rujuk surah Al-A'raf ayat 71. Di mana Nabi Hud menjawab. Hud menjawab, sesungguhnya kebencian dan kemurkaan daripada Tuhan akan menimpa kamu. Ini kalau kalian tak mahu masih lagi berdegil, apa yang kalian akan dapat? Kalian akan dapat kebencian. Allah itu maha rahmat. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaan dia. Tiba-tiba Hud jawab. Hud kata kat kaum dia yang degil ni, kebencian sesungguhnya, kata beliau, kata baginda, kebencian dan kemurkaan daripada Tuhan akan menimpa kamu. Adakah kamu hendak berbahas tentang nama-nama yang berhala yang kamu dan nenek moyangmu cipta sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan yang ini authority, sultan untuk itu. Tak ada siapa give you a rights tu untuk apa?
mengkreat bahala, buat bahala untuk menggantikan Allah SWT. Allah bukan untuk digantikan. Tidak sama sekali. Allah tidak pernah menerangkan satu keterangan yang membenarkan perkara tersebut. Jika demikian, maka tunggulah. Maksudnya sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersamamu. Kalian nanti, kalian cabar, kalian tunggu azab, aku pun tunggu. Aku pun tak tahu bila Allah nak datangkan atau bagaimana Allah nak datangkan. Tapi kita sama-sama menunggu. Maka setelah dilihat kaumnya ini degil, kaum ini bahkan menunjukkan penentangan mereka terhadap seruan Nabi Hud ini dengan nyata. Hud AS pun berdoa seperti mana Nabi Nuh AS doa. Doa apa? Memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dirakamkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 39 hingga 40, muka surat 344. Dia, yakni Hud, berdoa, ya Tuhanku. Dia dengar doa ni baik-baik. Tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Mendustakan aku bermakna mendustakan Allah. Apa yang aku bawa, aku kata Allah itu esa, mereka kata bukan. Aku kata Allah itu penuh kena sembah, mereka kata bukan. So mereka sebenarnya bukan sengaja mereka mendustakan aku, sebenarnya mereka telah mendustakan engkau, wahai Allah. Jadi apa Allah berfirman, Allah kata, Allah jawab pada doa Nabi Hud ni. Dia kata tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Allah pujuk kepada Nabi Hud. Amat menakutkan. Kalau kita lihat perkataan Allah ni, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Kan? Kalau kita tengok dalam banyak surah, termasuk surah Al-Mulk, mereka orang di akhirat kelak bila dapat neraka, dia kata kalaulah aku dulu ni dengar. Cuba nak fikir apalah yang Rasul-Rasul ni cakap. Taklah aku diazab dalam api yang menyala ni. Kan itu penyesalan. Kan kita kata sesal sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi amat menakutkan apabila azab itu datang kepada kaum ini. Bahkan dia datang itu ada gabungan ni, ada peringkat-peringkat dia, marhalah-marhalah dia. Menurut Dr. Salah dia mahalatain, ada dua peringkat. Peringkat pertama ialah kita tak tahu mana satu dulu bagaimana, tetapi dia ada dua jenis azab datang sekali. Sama ada berturutan tak tahu sekaligus, tetapi yang penting ada dua azab. Kita boleh lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 41 muka surat 344. Kita bacakan maksud dia. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang menggemparkan, dan kami jadikan mereka seperti daun kering yang dibawa banjir. Sampah daripada daun kering. Macam mana keadaan, mungkin bersepah-sepah begitu. Kalau kita tengok dalam kamus Al-Ma'ani, bila kita type perkataan tu, dia keluar rubbish of dead leaf. Itu dia, sampah-sampah daun yang kering. Bertebaran begitu. Dibawa oleh air begitu, macam tu. Maka jauhlah mereka ni daripada rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi kaum yang zalim. Sedangkan Allah tu sangat dekat. Daripada urat leher kita sendiri, kata dalam Quran kata. Tapi malangnya orang yang menentang Allah, mereka jauh daripada Allah SWT. Dan peringkat kedua pula menurut kata Dr. Salah, ketika mereka melihat azab yang berupa awan menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata ini hanyalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tapi kata Allah, bukan, dalam kurungan. Tetapi itulah yang azab yang kamu dimintakan disegerakan kedatangannya. Angin yang mengandungi azab yang pedih. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ahqaf ayat 24 muka surat 505. Demikianlah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, bagaimana Allah datangkan azab kepada mereka. Azab yang mereka terima ini yang merupakan gabungan antara bunyi suara yang kuat dan juga angin yang membawa azab. Seperti mana penduduk Aikah, iaitu kata silap betul kaum kepada kaum Nabi Shu'aib, yang mendapat gabungan azab gempa yang dahsyat. Saya tak pasti dia kaum Nabi Shu'aib tak. Tuan-tuan boleh cek semula. Tapi yang penting adalah dia adalah penduduk Aikah yang mendapat gabungan azab gempa yang dahsyat dan suara yang bergema. Dia dapat dua jenis, seperti mana juga kaum Nabi Hud ni.
Perkara tersebut juga ada dinyatakan dalam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab dia yang menceritakan mengenai kisah para Nabi. Kalau tuan-tuan ada kitab tersebut boleh rujuk. Dan tuan-tuan boleh juga rujuk dalam surah Az-Zariyat ayat 41. Okey. Hingga 42 kalau tak silap, muka surat 522. Dan kata Allah yang ini juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti debu. Mereka didatangkan suara, mereka didatangkan juga angin untuk memusnahkan mereka. Bagaimana keadaannya sangat mengerikan. Dua jenis azab dikenakan kepada mereka. Angin itu, tuan-tuan, kalau kita tahu angin itu boleh bawa khabar gembira dan dia juga boleh bawa khabar buruk. Kalau kita lihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, Tuhan ini rahmat, dia mengalahkan kemurkaannya. Namun awas, Tuhan yang sama jika kita cuba mendahakai, kita tentang dia, kita zalimi hak orang lain yang beriman, maka ataupun orang yang tak beriman, maka kalau kita zalimi hak mereka, maka Allah yang Maha Rahmat itu boleh mengazab siapa sahaja jika dia mahu. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Maka jangan kita cuba nak cabar kuasa Allah SWT dengan meninggalkan arahan dia dan mendekati larangan dia. Tak padanlah tuan-tuan. Apabila orang lain merasai kasih sayang Allah SWT ni, tiba-tiba kita ditimpa kemurkaannya. Bagaimana para nabi dan para rasul merasai kasih cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini, tetapi akhirnya kita tidak merasai cinta tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita ditimpa azab hasil daripada kemurkaan Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita nak katakan bahawa angin itu hanya hamba Allah yang menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia mampu membawa khabar gembira, iaitu hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dengan perintah Allah juga dia mampu membawa azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga Allah, kita doa moga Allah menjauhkan kita daripada azab dia dan sentiasa mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita harap ujian COVID-19 ni bukanlah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan sangat. Kita harap bukanlah datangnya COVID-19 sebab kita menzalimi hak orang lain atau melupai saudara kita. Kita harap janganlah begitu. Tapi apapun dia tetap boleh menjadi peringatan kepada orang yang mahu beringat. Jadi lihat kalau Rasulullah bila berhadapan dengan angin ni, bila dia rasa ada angin ni, kita lihat apa yang Rasulullah buat. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhuma, apabila merasai datangnya angin, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni pernah merakam bagaimana wajah Rasulullah berubah. Dia bimbang serta berdoa, ya Allah, mafhum hadis, mafhum doa, ya Allah, aku mohon daripadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya serta kebaikan yang engkau kirim dengannya. Aku berlindung denganmu daripada keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalamnya serta keburukan yang engkau kirim dengannya. Bagaimanapun kata Aisyah meriwayatkan hadis ini, bagaimanapun apabila awan gelap itu menurunkan hujan, Rasulullah SAW gembira. Bila hujan turun, Rasulullah gembira. Justru Aisyah bertanya, yang dijawab baginda, wahai Aisyah, aku bimbang seperti yang diucapkan kaum Ad dalam surah Al-Aqaf ayat 2. Maka bila mereka melihat azab itu sebagai awan menghala ke lembah, mereka kata ini adalah awan yang akan menghujani kita. Bahkan itulah azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya, iaitu angin membawa azab siksa yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Jadi bila kita nampak angin, kita boleh baca doa seperti mana yang Rasulullah bacalah. Sama ada kita baca dalam bahasa Melayu, lebih kurang maksud dia, atau kita berhafal yang asalnya pun bagus juga. Ada sekurang-kurangnya kita mengamalkan sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam kita menghafal doa-doa Nabi SAW. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita rujuk surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 7, muka surat 566. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Masya Allah.
Allah menimpakan angin itu. Maksudnya terseksa mereka ni dengan angin sejuk. Orang pernah bertanya, bahkan dirakamkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala, semasa saya belajar di diploma dulu di UMCD dulu, Akademi Pengajian Islam UM, lecturer kami ada orang yang bertanya soalan sebenarnya. Bertanya soalan dalam kelas. Kalau kat neraka ada tak azab dalam bentuk sejuk, kesejukan? So lecturer suruh cari kat rumah. So balik-balik kita belik lah kitab Ibnu Katsir. Ada sebenarnya yang datang dari bentuk kesejukan yang amat sangat. Kata silap dalam bentuk nanah itu. Dan nanah itu sejuk sampai ke tulang lah, yang dinyatakan begitu kalau boleh kita bayangkan. Bermaksud by default api itu panas, tetapi nak menunjukkan lengkapnya dalam neraka itu bukannya api saja dipukul, dibelasah, semua pecah kepala semua, termasuklah ada ujian dalam ada azab dalam bentuk kesejukan yang amat sangat. Tuan-tuan, kecil-kecil tu saya tak tahu ada kek saya yang ada macam ais kering tu, kata orang tak bagi pegang, bahaya dia kata. Tak tahulah macam mana, sejauh mana bahaya dia, wallahu alam. Tetapi menunjukkan bahawa ada angin sejuk yang boleh mendatangkan kematian lah, kalau bukan ais krim tu. Tapi kalau kita kata kita duduk di tempat sejuk, kalau kita tak jaga-jaga, kita boleh membawa kita kepada kematian. Jadi diceritakan, sedangkan kaum Ad ini mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Allah menimpakan angin itu pada mereka selama berapa malam, tuan-tuan? 7 malam 8 hari berturut-turut. Dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 7. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, yakni reput. Ya Allah, semoga Allah lindungi kita. Sangat mengerikan apa yang Allah nyatakan ni, supaya kita beringat. Lagi dalam surah Fussilat ayat 16 muka surat 478. Maka kami tiupkan angin ribut kepada mereka, dan dalam berapa hari berlakulah naas. Sesungguhnya kami ingin merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan. Hebatnya azab di dunia, tetapi di azab di akhirat lebih-lebih lah lagi. Dalam surah Al-Qamar lagi, kalau kita lihat, ada 18 kan cerita pasal Nabi Hud. Kalau kita nak tengok satu-satu, tapi tuan-tuan boleh carilah, boleh usahakan ulang kaji balik, tengok sendiri. Saya ambil yang ringkas-ringkas saja. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, mereka tidak diberi pertolongan. Dalam surah Al-Qamar, tuan-tuan boleh rujuk, juga dinyatakan azab ini berterusan beberapa hari, dinyatakan dalam kurungannya lah berupa angin kencang. Demikianlah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kaum yang sangat kuat ini dihapuskan dengan siapa? Perantaraan makhluk Allah yang lebih kuat daripada mereka, iaitu angin. Kita tak tahu suara, kita tak tahu suara apa yang keluar, wallahu alam. Sangat mengerikan. Kita tak tahu berapa ramai kaum Hud AS yang beriman pun kita tak tahu. Kita tak tahu lepas tu ke mana Hud dan kaum yang pergi, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu berapa lama Hud AS hidup selepas itu, kita tak tahu. Bila dia wafat, kita tak tahu. Kita tahu setakat itu je, angin tu hapuskan mereka. Akhirnya, apa jadi kepada kaum Hud yang beriman? Dan Hud dan kaum yang beriman, kita tak tahu. Kita tahu mereka selamat. Maka, apa yang didiamkan oleh Al-Quran, maka kita diamkan. Apa yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, maka kita diamkan. Maka madailah dengan apa yang diceritakan Allah SWT melalui lidah Nabi SAW. Yang lebih penting daripada itu, daripada segala-galanya, daripada kita sibuk-sibuk memikirkan perkara yang gaib ini, yang kita tak tahu ini, ialah sepatutnya kita mengambil pelajaran dan pengajaran daripada kisah ini. Kita dapat lihat bagaimana hebatnya seseorang itu, maka dia boleh diazab oleh Allah SWT begitu sahaja jika Allah mahu mengazab kita. Itu hebatnya Allah. Sebab tu Allah kata, apakah nak hairan sangat kalaulah nak hairan sangat Allah nak bangkitkan tulang belulang ni setelah sebelum ini Allah jadikan mereka. Sebelum ni Allah jadikan mereka daripada tiada. Tak susah mana Allah nak buat, sedangkan Allah boleh jadikan langit yang cukup besar. Itu dia. Kita lihat angin Allah boleh ciptakan. Boleh datang bertiup sepoi-sepoi bahasa, boleh datang juga dalam bentuk yang ganas. Kita lihat bagaimana kaum Ad diazab Allah SWT
Kerana apa? Kerana kergilan mereka dan kekuatan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, kerana Allah tu qawi. Allah tu maha kuat. Maka kesimpulan kita, apa antara pelajaran yang kita boleh ambil ialah apabila diberi kekuatan, apabila diberi kelebihan, gunalah untuk kebaikan dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah dia adalah amanah dan kurniaan dia. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Allah, nak uji sama ada kita syukur ataupun kita kufur. Biarlah nikmat itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah SWT, dan janganlah sama sekali nikmat ini menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana iblis yang dijadikan daripada api, dia rasa belagak, dia sombong dengan kejadian yang dijadikan kepada dia. Maka janganlah kita jadi begitu. Janganlah kekayaan kita menyebabkan kita jadi sombong. Janganlah ilmu menyebabkan kita sombong. Ingatlah apa sahaja yang kita dapat, apa sahaja yang kita ada itu bukanlah milik kita, tetapi sebenarnya adalah kurniaan Allah SWT untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan masyarakat. Dan tentu saja supaya kita memperhambakan diri hanya kepada Allah SWT. Supaya kita sentiasa ingat, sentiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa memuji Allah kerana telah memberi kita banyak nikmat-nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan lagi. Wallahu a'lam. Demikian kita selesai, alhamdulillah, menceritakan berkenaan dengan kisah yang sangat mengerikan sebenarnya, kisah Nabi Hud alaihi salam dan juga kaum dia. Sekarang tuan-tuan, kenapa mereka diazab? Allah boleh ampunkan kalau mereka minta ampun kepada Allah, tapi mereka tak mahu minta ampun. Bahkan mereka menzalimi orang lain, dan doa orang dizalimi itu sentiasa dimakbulkan Allah. Hud dizalimi, dikurangkan hak dia sebagai nabi. Mungkin ada kaum-kaumnya juga yang diseksa. Maka dia meminta kepada Allah, maka Allah sentiasa memberi bantuan kepada orang yang dianiaya. Wallahu a'lam. Kalau ada sebarang salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Ambil yang baik, tinggalkan mana salah. Boleh tinggalkan di ruangan komen mana-mana saja kesilapan yang tuan-tuan rasa hendak diperbetulkan. Atau ada soalan, boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Mungkin kita boleh bincang-bincang dan cuba cari jawapan dia bersama-sama, insya-Allah. Baik, hadza huwa, itu sahaja untuk hari ini. Yakfi fi hadzal yaum. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, insya-Allah. Kali ini saya bagi tahulah, lepas ini insya-Allah Nabi yang seterusnya yang hendak kita bincangkan ialah Nabi Saleh alaihi salam, insya-Allah. Itu kaum dia ialah kaum Samud. Kita akan lihat untuk Nabi ini ada mukjizat yang diturunkan secara nyata. Dan yang kita lihat bagaimana kaumnya yang ingkar berhadapan dengan mukjizat tersebut. Wallahu a'lam. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, syukran jazilan. InsyaAllah jumpa lagi.